Hari ni sedang viral tentang sesuatu. Muslimat, alhamdulillah balik daripada raudah, tak ada pun kena apa-apa, okey je, bahagia. Muslimat, kalau merasa saat itu sedang bermaksiat kepada Allah, Allah kata kamu A, tiba-tiba kamu nak jadi B. Muslimat, kita belum tinggalkan maksiat, tetapi kita minta di tempat mustajab, pasti Allah akan hijab doa itu. Faham ke tak faham ni? Jangan perasan Allah makbulkan doa lah ni, aku tak kena apa-apa dekat Mekah Madinah. Berapa ramai orang dah Ustazah bawa Mekah Madinah, yang sebelum pergi, 2 hari sebelum pergi, Ustazah, saya tak kisahlah burn macam mana duit, saya tak jadi pergi. Mimpi pelik-pelik sebelum pergi ni Ustazah, saya takut nanti kat sana Allah tunjuk sesuatu. Akak pergi untuk apa? Taubatan nasuha, nak tinggalkan maksiat yang selama ni akak buat. Pergi, Allah dah pilih akak, tinggal sebelah kaki je nak sampai. Kenapa akak takut? Manalah tahu Ustazah, nanti kat sana orang tawaf semua kepala kat atas, kaki kat bawah. Saya seorang je kepala kat bawah, kaki kat atas. Dah pelik-pelik mana pula belajar kursus umrah ni. Tak pernah jumpa muslimat dirahmati Allah. Kan? Okey, akak pergi, insya-Allah kaki tetap kat bawah, kepala ke atas, akak pergi. Tapi kalau akak tawaf rasa macam tu pening semacam kepala aku kat bawah, kaki kat atas, kau jangan cerita pada sesiapa. Faham muslimat dirahmati Allah? Kalau kita rasa macam tu, terimalah ya Allah, kalau ini hukuman buat aku, untuk meringankan hukuman aku, azab aku di akhirat, aku terima. Aku minta ampun ya Allah, dosa tu aku tak nak ulang, tak nak buat lagi. Tapi saat kamu bertaubat, kamu masih buat dosa yang Allah tak redha perbuatan kamu, itu bukan taubat. Bahkan lebih-lebih lagi berazam untuk buat. Kenapa balik Malaysia terus buat lagi, muslimat dirahmati Allah? Itu bukan taubat. Jadi kita kena faham konsep. Jadi jangan kawan kita tak pakai tudung nak pergi umrah, kita you tak boleh lah pergi umrah sebab you tak tutup aurat lagi. You pergi sana kan, padahal kita positif, ya Allah, dia tunjuk gambar di Mekah Madinah cantiknya, you pakai tudung. I doa sentiasa, walaupun kita kat Malaysia, you kat bumi barakah, I doa balik nanti kekal istiqamah macam ni, positif. Muslimat, mudah-mudahan menjadi satu dakwah buat dia. Kita tak, kita macam nak menjadi Tuhan pula kepada mereka. Wa na'udzubillah min zalik. Kata Allah dalam Al-A'raf 176, walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas. Dia cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing yang kamu menghalaunya dihulurkannya lidah, dan jika kamu membiarkannya ia akan menghulurkan lidahnya juga. Apa sifat anjing yang kita nampak muslimat dirahmati Allah? Lidahnya sentiasa terjulur. Digambarkan orang yang tamak dengan dunia pun macam tu, orang yang sentiasa menurut hawa nafsunya pun macam tu. Mudah-mudahan bukan kita. Lagi belajar, lagi dapat kawal hawa nafsu. Lagi tahu muslimat dirahmati Allah mampu membunuh hawa nafsu. Apa yang kita nak letak di atas hati kita ni? Ilmu, iman. Duduk kat bawah nafsu. Makin belajar, nafsu makin duduk ke atas. Dia kena dengar cakap aku juga. Tak boleh aku dengar cakap dia. Tapi dah mengaji puluhan tahun muslimat dirahmati Allah, di situlah dia takabur, tak mampu mengawal hawa nafsu sendiri. Sebab itu muslimat dirahmati Allah, tak tahulah jadi ke tidak nak nyanyi ni kan. Tapi adalah satu lagu. Tuhan, leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku, kerana di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta. Tengok lirik lagu, kita boleh belajar. Dulu-dulu masa sekolah, saya dah masa sekolah dengarlah lirik ni muslimat. Apa maksud dua cinta ni? Hanya cintamu ku harap subur, membajai bangkai dunia yang ku bunuh. Faham tak? Hanya cintamu ku harap subur, membajai bangkai dunia yang ku bunuh. Pelan-pelan kita kena tinggalkan dunia. Makna makin tua kita tahu kita akan meninggal dunia muslimat. Logik akalnya kan macam tu. Walaupun Allah kata yang muda boleh mati, yang tua boleh mati. Akal logik kita ni kata siapa mati dulu muslimat? Yang tua mati dulu. Yang sakit mati dulu. Walau hakikatnya tidak begitu.
Tetapi makin tua makin menjadi cinta dunia. Ini pelik muslimat dirahmati Allah. Sebab itu saya suka bergaul dengan orang tua-tua walaupun kita muda, kerana kita belajar sesuatu. Ya Rabb, kalau sikap macam orang tua ni aku letak dalam diri aku yang masih muda, mati aku dalam usia muda walaupun muda amalnya sudah tua. Kita nak macam tu boleh muslimat? Sebab makcik ni kalau mati dengan penyesalan, dengan taubat yang macam ni, ya Allah, syurgalah tempat dia. Syurga walaupun masa mudanya dia penuh dengan dosa. Ustazah, acik heret kaki datang majlis ilmu ni ustazah, kan? Acik naik kursi roda ni ustazah, acik tak larat sebenarnya. Ustazah ni pok-pok 1 jam sakit dah peha acik ni. Macam itulah muslimat contoh. Habis tu kita nak buat macam mana Tuhan? Ya Rabb, yang muda-muda yang boleh duduk 3 jam tak lenguh lagi pinggang, muslimat tak menghadirkan diri. Contoh macam tu. Kenapa orang tua-tua boleh pujuk nafsu dia boleh bertahan? Sebab dia menyesali dengan kehidupan lampau. Dia sudah zikrul maut, ingat mati. Betul lah kata ahli tasawuf, makin ingat mati, makin dia membunuh hubbud dunia, cinta akan dunia. Itu dia. Nak bunuh rasa cinta pada dunia, mesti sentiasa ingat mati. Muslimat, kan? Anak kata, mama ni orang buat macam tu pun semua diam je, bukannya nak lawan balik. Tak apalah, mama bukan makin lama hidup, tak lama lagi nak mati dah. Muslimat, kadang-kadang ada orang datang pada saya, ustazah, anak saya baru balik US tu cakap, mama mati tu semua orang mati. Saya cakap mati, mama kena lawan juga. Saya pun cakap minal jinnati wan nas, kan, dengar kuliah ustazah. Mama ingatkan nas tu maklum kau, rupanya kau duduk dalam rumah mak. Patutnya banggalah bila dapat mak yang sabar ni, kan muslimat. Akak cakap macam tu dengan anak akak, kan? Tiba-tiba anak saya kata, ustazah ni dah, mama ni dah ustazah sangat dah sekarang ni. Tiba-tiba terkeluar ustazah minal jinnati wan nas. Saya ni dah sabar lama, anak pula suruh lawan orang tu. Contoh macam tu. Jadi muslimat dirahmati Allah, nasyid ni tadi betul. Dia kata apa? Membajai bangkai dunia yang kubunuh. Cinta Allah, cinta Allah. Bangkai dunia yang kita bunuh ni muslimat dirahmati Allah, jadi penyubur untuk makin cinta kepada Allah. Ternyata kata penulis lirik lagu ini, tak boleh bina 2 cinta dalam satu hati. Cinta pada Allah, pada Allah. Jangan buang terus dunia. Kalau kita tidak beramal di atas dunia, kita tak ada bekalan ketika bertemu dengan Allah. Jadi dunia ni perlu ada sebagai jambatan untuk menuju akhirat. Jadi salahlah juga kalau kita buang terus dunia ni untuk mencari cinta Allah. Muslimat, oleh itu usaha melawan hawa nafsu jangan dianggap ringan. Jangan dianggap ringan. Ia adalah satu jihad yang besar. Jadi muslimat, jangan pergi jumpa Ustazah Zai nak daftar pergi Palestin. Untuk apa cik? Nak berjihad. Ustazah balik sekian tarikh, saya tak balik. Saya nak angkat senjata, nak berjihad melawan Israel. Jangan cari penyakit cik. Saya bawa untuk melawat, masuk solat di Masjidil Aqsa. Contoh muslimat. Saya balik-baliklah. Tak ustazah, kita ni tak hidup zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah boleh berjihad. Ya Allah, kesian. Suruh hadir majlis ilmu ni muslimat. Oleh itu usaha melawan hawa nafsu jangan dianggap ringan. Ia adalah satu jihad yang besar. Sabda Nabi SAW pada sahabat. Nabi bercakap pada sahabat, satu ketika balik perang, kita baru pulang dari satu peperangan kecil kepada satu peperangan yang lebih besar. Lalu para sahabat bertanya, muslimat dirahmati Allah, peperangan apakah itu? Baginda berkata, peperangan melawan hawa nafsu. Masya Allah, orang akhir zaman bila berfikir baiknya Allah, betul tak muslimat? Baiknya Allah. Bukan syurga itu milik orang yang hidup belajar live dengan Rasulullah. Tengok muka Rasulullah pun pahala. Jadi kenapa Allah hidupkan kita di akhir zaman? Kita tak dapat hidup bersama Rasulullah. Rupa-rupanya kita berjihad melawan hawa nafsu diangkat oleh Allah mulia macam orang berjihad di medan perang bersama Rasulullah. Sebab itu ujian akhir zaman jauh lebih dahsyat dengan sahabat-sahabat Nabi dulu. Betul muslimat? Kita nak berperang dengan yang ini saja, Allahu Rabb. Mai tengok pakat belaka ibu, Ustazah tunjuk apa ni? Nak berperang dengan hak ni je. Kan? Pagi tadi sekejap dengan mufti wilayah, kan ada rancangan apa yang terkini bersama mufti, ngopi bersama mufti, apa dah muslimat kan? Dia punya word sekejap tu, ustaz tu tanya, kan zaman sekarang ni kan ada mak-mak nak belajar pakai smartphone,
Anak mama ni tu pun tak reti-reti. Banyak kali dah adik ajar kan macam tu muslimat. Macam dialog anak aku je kan. Sebab saya tengah bersiap nak ke sini, dengar kat TV tu, Tuhan, ini bukan main-main. Banyak anak-anak macam ni. Susah kelakar lah mak saya tu tak reti. Yang paling comel mokcik-mokcik bila dah buat grup. Ni Ustazah nak buat grup pergi Pulau Pangkor kan, muslimat dah adalah grup. Nanti bila dah lama kan, siapa-siapa Ustazah dah left, dia kata, Acik pun dah left Ustazah, tapi ada lagi grup tu. Acik left macam mana? Acik dah tulis dah LEFT, tapi ada je lagi tu. Macam-macam lah dia orang share. Ustazah dah tak ada dah dalam tu. Acik tulis lah sampai kiamat takkan habis. Minta nanti tunjuk handphone tu, suruh anak left kan Acik. Acik dah tulis banyak kali. Hari ni Acik tulis 10 kali LEFT. Tak left pun lagi macam mana? Allah kesiannya. Itu antara contoh lah muslimat. Jadi anak dia kata, mama ni dah ajar banyak kali. Rupanya fahamlah kamu, cuba tanya mak. Dulu berapa kali mak ajar kalau cebok tangan kiri, kalau makan tangan kanan. Pernah tak mak tengking kamu? Pernah tak mak kata, mak dah ajar banyak kali, takkan dah tak faham-faham lagi? Tak pernah. Cuba patah balik macam tu muslimat. Kita akan kata, Allah Tuhan, kalaulah mengajar mak benda yang tak reti-reti ni, boleh balas macam mana mak buat pada aku dulu, tak pernah jemu. Mudah-mudahan engkau sabarkanlah hati aku. Sikit je Ustazah terdengar tadi, insaf sekejap muslimat dirahmati Allah. Kalau Allah bukakan hati kita untuk mendengar ilmu dan untuk memahami dengan hikmah. Tapi kadang-kadang kita bagi tahu, mu sedar tak mu cakap dengan makmu macam tu, mu derhaka dah. Sebab Quran kata, wala takul lahuma uf. Mu cakap dengan mak pun kamu dah dikira sebagai anak derhaka. Ini kan lagi macam tu. Mana bila masa saya derhaka dengan mak saya Ustazah? Ni anak-anak zaman sekarang muslimat. Sedih kita. Padahal itu yang mereka selalu lakukan.